Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembentangan TMGF 2023 Pertimbangan Kewangan Maklumat. Tajuk tugasan yang diberi dan diterima adalah Laporan Ketua Audit Negara ke atas Kewangan Negeri Perak. Disediakan untuk Dr. Nurjila binti Muhammad. Untuk tugasan ini disediakan oleh Encik Muhammad Faiz bin Ismail, nombor matrik 290159. Saya Ahmad Farid bin Abdullah 290099. Khairil Azriza binti Khairil Zahim 290135. Cik Nazirah binti Muhammad Syahbudin 290491 dan Cik Wan Fazira Nabila binti Hamzan 290259. Pengenalan. Sejak sekian lama, Ketua Audit Negara perlu mengaudit penyata kewangan sama ada kerajaan persekutuan negeri maupun agensi-agensi negeri pada setiap tahun. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 iaitu Perkara 106 dan 107. Oleh itu, lazimnya laporan Ketua Audit Negara bagi setiap negeri akan dibentangkan kepada Dewan Undangan Negeri. Bagi negeri Perak, laporan LKAN tersebut akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Laporan LKAN ini perlu diperkenankan oleh YMM Paduka Seri Sultan Perak untuk dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri. Teguran-teguran audit. Teguran-teguran kewangan dinyatakan dalam bentuk sijil berteguran bagi sesebuah agensi dijalankan secara terperinci. Teguran ini merupakan perkara yang melibatkan kesaksamaan dalam penyata kewangan menerusi aspek prinsip perakaunan yang telah diaplikasikan had maupun konsistensi dalam skop pengauditan. Teguran juga penting dalam memastikan peraturan-peraturan dipatuhi dan berlandaskan prosedur yang betul dan lebih efisien. Sepanjang tahun 2011 hingga 2021 hanya tahun 2016 dan 2017 tiada sijil teguran dikeluarkan dan juga berlaku penangguhan disebabkan oleh wabak COVID-19. Tahun 2012 turut berlaku pemeriksaan mengejut bagi meninjau sejauh mana arahan pembendaraan yang ditetapkan dalam memastikan penyimpanan wang awam, barang berharga, stem, pengemaskinian dan sebagainya yang melibatkan peti kebal, peti besi, peti wang tunai dan sebagainya disimpan dan dijaga dengan baik. Tahun 2013 turut menekankan pengutipan pinjaman daripada Perbadanan Kemajuan Lembaga Negeri, LAP, Majlis Daerah Tanjung Malim dan Yayasan Perak yang masih tertunggak. Prestasi tahun 2013 adalah lebih baik daripada tahun 2012. Pada tahun 2014, prestasi perlu dikekalkan perbelanjaan secara berhemat, tindakan dan pengutipan tunggakan pinjaman terhadap agensi terlibat. Tahun 2015, prestasi pengurusan kewangan perlu dikekalkan dengan tindakan yang lebih efisien perlu diambil dalam menyelesaikan masalah tunggakan dari agensi terlibat seperti Yayasan Perak, Yayasan Bina Upaya, Majlis Daerah Terlibat dan PKMP. Tahun 2018, hanya satu teguran diberikan antaranya penyata kewangan, penyediaan, tunggakan dan agensi rendah yang perlu diberi tindakan proaktif dalam peningkatan. Tahun 2020, teguran yang berbangkit mengenai penyediaan arahan amanah untuk akaun amanah kerajaan kira-kira perjalanan workshop yang perlu dilakukan kerajaan negeri. Ini bertujuan sebagai garis panduan pengendalian dan pengurusan akaun dan perlu memastikan peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi. Menerusi LKN bagi penyata kewangan kerajaan negeri dan agensi negeri Perak pada tahun 2021, beberapa teguran diberikan dalam audit berkenaan. Teguran menerusi kelemahan kutipan hasil jualan air bagi penggunaan air laut terhadap syarikat. Kutipan yang kurang memerlukan kerajaan negeri tingkatkan penguasaan kutipan dan langkah berkesan perlu diambil bagi mematuhi peraturan yang ditetapkan. Teguran tersebut adalah penting dalam penambahbaikan agensi untuk kelestarian kini dan akan datang. Okey, saya silakan sahabat saya seterusnya. Jenis sijil yang dikeluarkan.
CJ Ketua Audit Negara merupakan pendapat Ketua Audit Negara yang diberikan kepada penyata-penyata kewangan yang disediakan oleh auditi pada setiap tahun. Ketua Audit Negara mengeluarkan CJ tanpa teguran, CJ berteguran, CJ bertentangan dan CJ penafian. Berikut dinyatakan jenis-jenis CJ yang diterima bagi negeri Perak sekitar tahun 2011 hingga tahun 2021. Next. Nyata kewangan berakhir pada tahun 2011 telah diaudit sebanyak 31 penyata. Sebanyak 23 penyata kewangan telah diberikan CJ audit tanpa teguran dan 8 lagi telah memperoleh CJ audit berteguran. Pada tahun 2012 juga telah mengaudit 31 penyata kewangan. Sebanyak 24 CJ audit tanpa teguran diberikan dan 7 lagi memperoleh CJ audit berteguran kepada badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. 31 penyata kewangan berakhir tahun 2013 telah diaudit dan diberikan sijil. Sebanyak 29 penyata kewangan telah diberikan sijil audit tanpa teguran dan 2 sijil audit berteguran. Pada tahun berakhir tahun 2014 dan 2015, sebanyak 30 penyata kewangan telah diaudit dan sebanyak 29 penyata kewangan mendapat sijil audit tanpa teguran dan selebihnya mendapat sijil audit berteguran. Akibat daripada penguatkuasaan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan akibat daripada COVID-19, penyata kewangan yang berakhir bagi tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 mendapat penangguhan dan pelanjutan daripada pihak FAS. Penyata kewangan yang berakhir Disember 2021, sebanyak 9 penyata telah diaudit dan 4 penyata telah diberikan sijil tanpa teguran dan 5 penyata diberikan sijil berteguran. Next. Klasifikasi sijil audit penyata kewangan negeri Perak bagi tahun 2011 hingga 2021. Bagi pihak PBT, klasifikasi sijil berteguran yang dikeluarkan JAN kepada PBT, BBN dan MAI negeri Perak pada tahun 2011, 2012, 2019 dan 2020, kesemua pihak dapat sijil berteguran. Pada tahun 2013 hanya BBN mendapat sijil berteguran. 2014 dan 2015 sijil berteguran diberikan kepada pihak Majlis Agama Islam. Pada tahun 2018 hanya badan-badan berkanun negeri dan 2021 diberikan kepada pihak PBT. Next. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Penarafan Indeks Accountability. Indeks Accountability adalah alat yang digunakan untuk menilai tahap accountability kewangan dalam pengurusan sesebuah organisasi, entiti atau kerajaan. Ini melibatkan penilaian sejauh mana kewangan sebuah organisasi adalah telus, berkesan dan teratur. Indeks ini dapat membantu mengukur tahap integriti dan accountability dalam pengurusan kewangan sesebuah entiti dan biasanya digunakan dalam konteks audit dan pentadbiran kewangan. Indeks ini boleh membantu organisasi dan pihak berkuasa mengenal pasti kelemahan dan mengukur tahap prestasi mereka dalam pengurusan kewangan serta menentukan langkah-langkah pembaikan yang perlu diambil untuk meningkatkan accountability kewangan. Indeks accountability boleh berbeza-beza bergantung kepada konteks dan matlamat penilaian yang dikehendaki. Ia sering digunakan dalam audit kerajaan untuk menilai dan melaporkan prestasi kewangan sesebuah entiti atau kerajaan. Next. Tahap pencapaian pengurusan kewangan. Dia ada 4 tahap: sangat baik, baik, memuaskan, tidak memuaskan. Bagi memastikan tahap motivasi agensi negeri lebih baik agar mereka akan berusaha untuk memperbaiki, memperkasakan
dan meningkatkan pencapaian pengurusan kewangan masing-masing. Oleh itu, sejak tahun 2007 hingga sekarang, JAN telah melaksanakan sistem penarafan berdasarkan Indeks Accountability. Sistem penarafan berdasarkan Indeks Accountability adalah penting untuk memantau dan menilai kesan serta keberkesanannya secara berterusan untuk memastikan bahawa objektif untuk memperbaiki tahap motivasi dan pencapaian accountability di kalangan agensi-agensi negeri tercapai. Next. Baik, seterusnya show audit. Okey, apa itu show audit? Setelah dokumen-dokumen kewangan disemak dan dianalisis, lazimnya akan diberikan beberapa cadangan bagi penambahbaikan kewangan negeri ataupun agensi-agensi negeri tersebut. Jadi, itu yang dinamakan sebagai show audit. Sebagaimana yang kita sedia maklum, show yang membawa sinonim cadangan, petunjuk ataupun nasihat ini amatlah penting dalam memastikan kewangan negeri sentiasa berada dalam keadaan yang memuaskan dari semasa ke semasa. Dengan kata lain, setiap tahun pihak-pihak yang berwajib seperti pegawai-pegawai pengurusan kewangan perlulah peka dan mengambil iktibar setiap teguran dan cadangan yang telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Show audit ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kewangan kerajaan negeri dan juga agensi negeri. Next. Pertama kita akan lihat dulu show audit kewangan kerajaan negeri bagi tempoh kajian 2011 hingga 2014. Latihan yang berterusan diberikan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan. Seterusnya, bagi mengelakkan kelemahan yang sama berlaku lagi, pegawai atau ketua yang terlibat perlulah memastikan unit audit menjalankan pengauditan di PTJ atau agensi. Seterusnya, pegawai atau ketua perlu terlibat atau menyelia secara hands-on dalam urusan yang berkaitan. Bagi mereka yang gagal memungut hasil atau menyelesaikan bayaran dengan teratur, perlu dikenakan tindakan tata tertib. Selain itu, pegawai atau ketua itu sendiri juga wajar dikenakan tindakan sekiranya gagal memastikan tanggungjawab masing-masing dilaksanakan dengan betul. Yang terakhir, pihak bertanggungjawab perlu memainkan peranan untuk memastikan tindakan pembetulan, iaitu memastikan kelemahan yang diutarakan dapat diperbetulkan. Manakala tindakan pencegahan juga perlu diteliti supaya mengelakkan kelemahan yang sama tidak terjadi lagi. Okay, next. Okay, seterusnya, show audit kewangan kerajaan negeri bagi tempoh kajian 2015 hingga 2021. Kalau kita dapat lihat pada tahun 2015 hingga 2021, tunggakan pinjaman terutamanya daripada agensi negeri berkaitan hendaklah diambil tindakan yang lebih berkesan. Pada tahun 2019 dan 2020, show audit ataupun cadangan yang diberikan ialah tunggakan pinjaman dan juga cukai tanah daripada agensi negeri yang berkaitan hendaklah diambil tindakan yang lebih berkesan. Dan pada tahun 2021, bagi mengatasi kurangan kutipan hasil kerajaan negeri, kutipan hasil jualan air laut ke atas syarikat yang berkaitan perlulah dikuatkuasakan dari ketinggian. Next. Berikut merupakan penyata kewangan agensi. Penyata kewangan agensi-agensi negeri perlu diaudit pada setiap tahun bagi mengenal pasti kewangan semasa agar berada dalam keadaan yang memuaskan serta bebas daripada kesalahan yang perlu diperbaiki. Lazimnya terdapat 3 agensi negeri, iaitu Pihak Berkuasa Tempatan, PBT, Badan Berkanun Negeri, BBN dan juga Majlis Agama Islam, MAI. Okay, terdapat 12 item. Kalau kita dapat lihat, bermula daripada jumlah aset di lembaran imbangan perlu dokumen sokongan untuk disahkan dan menyokong kewujudan aset, sehinggalah kepada pemantauan perlu dilakukan dengan berterusan di semua peringkat dalam usaha memastikan penyeliaan penyata kewangan agensi negeri sentiasa tepat dan saksama. Ini yang merupakan show audit kewangan bagi agensi. Kalau yang tadi itu melibatkan kerajaan negeri, tapi ini melibatkan agensi kerajaan negeri bagi tempoh kajian 2011 hingga 2021. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Karya Azrizal. Okey, baik. Sini saya akan membentangkan tentang tahap profesionalisme, etika dan integriti kerajaan negeri Perak. Okey, bagi tahap profesionalisme dalam kerajaan negeri Perak perlu digabungkan dalam satu pendekatan yang holistik. Ini bermakna bahawa penyediaan latihan profesional yang berfokus pada kemahiran yang diperlukan harus disertai dengan pengurusan sumber manusia yang adil dan meritokratik. Selain itu, pentadbiran harus menekankan nilai-nilai integriti, ketelusan dan kebertanggungjawaban melalui
pelaksanaan kod etika yang jelas. Komunikasi yang berkesan adalah aspek penting dalam memastikan profesionalisme, dan ini boleh dicapai dengan menggunakan teknologi maklumat yang terkini untuk meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam pengurusan maklumat. Sementara itu, pengurusan kewangan yang baik adalah asas untuk memastikan penggunaan yang telus dan berkesan wang awam. Penilaian prestasi yang berterusan harus digabungkan dengan pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan awam dalam proses pembuatan keputusan. Perubahan budaya organisasi yang menggalakkan inovasi dan kolaborasi harus diterapkan dan semua ini harus berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan yang ditegakkan secara adil. Melalui pendekatan yang holistik ini, Kerajaan Negeri Perak dapat memastikan bahawa profesionalisme menjadi teras dalam pentadbiran awam mereka, membantu meningkatkan keberkesanan, kepercayaan dan keberlanjutan kerajaan negeri. Seterusnya, kesimpulan. Laporan Kewangan Ketua Audit Negara ke atas Kerajaan Negeri Perak dari tahun 2011 hingga 2021 adalah satu analisis komprehensif terhadap pengurusan kewangan dan prestasi perbelanjaan negeri tersebut selama satu dekad. Laporan ini memberikan gambaran mengenai isu-isu kritikal, pencapaian dan kelemahan dalam pengurusan kewangan kerajaan negeri Perak selama tempoh ini. Laporan tersebut mungkin akan menyelidiki pertumbuhan ekonomi negeri Perak sepanjang tempoh ini, termasuk pendapatan yang diterima daripada sumber seperti cukai, royalti dan pembiayaan luaran, serta keupayaan negeri untuk menguruskan pendapatan ini dengan cermat. Selain itu, laporan ini juga akan menilai pengurusan perbelanjaan dan keberkesanan program-program, mengungkitkan isu-isu kewangan dan penyaluran dana, menilai kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta mengkaji ketelusan dan ketepatan dalam penyediaan rekod kewangan serta laporan kewangan. Akhirnya, laporan ini akan menyediakan cadangan dan langkah-langkah pemulihan untuk meningkatkan pengurusan kewangan kerajaan negeri Perak jika terdapat isu-isu yang dikenal pasti, memastikan accountability dan ketelusan dalam pengurusan kewangan awam negeri Perak serta membantu pihak berkuasa. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.